Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada ilahi dengan limpah dan kurnianya anak-anak dapat kita sama-sama hadir lagi sekali pada hari ini bagi sama-sama kita meneruskan pembelajaran kita insya-Allah. Baik, tajuk yang kita nak belajar pada hari ini ialah pembukaan kota Mekah. Baiklah anak-anak, kita lihat yang pertama yang Ustaz sediakan. Apakah sebab yang berlakunya pembukaan kota Mekah ini? Baik, kita lihat. Yang pertama, kabilah Arab bebas memberi kesetiaan kepada Islam ataupun kafir. Ini erti kata lain, orang Arab ini masa ni mereka bebas, mereka nak setia kepada orang Islam ataupun mereka nak memberi kesetiaan mereka kepada orang kafir. So bebas ya. Okay. Kemudian yang kedua, Bani Bakar telah membuat perjanjian dengan kaum Quraisy. Ya. Kaum Bakar ni dia pergi buat perjanjian dengan kaum Quraisy. Perjanjian apa yang dibuat? Ni kita tengok. Ya, Bani Khuza'ah telah membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW yang mana Bani Khuza'ah ini ingin memberikan kesetiaan kepada orang Islam. Okay, kemudian Bani Bakar ni pula dia tak puas hati. Ya, bila dia tak puas hati, akhirnya dia telah memohon bantuan kaum Quraisy untuk memerangi Bani Khuza'ah yang memberi kesetiaan kepada Rasulullah SAW. Nampak? Ya, inilah ya yang ditunjukkan sifat yang ditunjukkan oleh Bani Bakar. Baik, kemudian anak-anak kita lihat, Bani Bakar telah membantu musyrikin Quraisy menyerang perkampungan Khuza'ah dan juga telah membunuh 20 orang. Dia komplot tadi, ya, dia nak jatuhkan Bani Khuza'ah ni, akhirnya dia dah berkomplot dengan orang Quraisy tadi dan menyerang Bani Khuza'ah tadi. Ya, sampai habis 20 orang dibunuhnya. Okay, kemudian apabila Rasulullah SAW mengetahui tentang berita ini, maka baginda berasa sangat-sangat marah dan juga telah mengambil langkah untuk menghadapi serangan musyrikin Mekah yang seterusnya. Baik, kita lihat peristiwa pembukaan pula. Pembukaan kota Mekah ini berlaku pada bulan Ramadan, iaitu pada tahun ke-8 Hijrah bersamaan dengan 629 Masihi. Ya, saya ulang, pembukaan kota Mekah ini berlaku pada bulan Ramadan, iaitu pada tahun ke-8 Hijrah. Baik. Kemudian anak-anak, Rasulullah telah menyusun strategi secara sulit supaya apa? Supaya tidak berlaku sebarang pertumpahan darah. Ya, Nabi tak suka sebenarnya nak menumpahkan sebarang darah, iaitu peperangan lah. Ya. Dan juga peristiwa ini telah dinamakan sebagai Fathu Mekah, iaitu pembukaan kota Mekah. Baik, kita lihat strategi pembukaan kota Mekah. Ya, Nabi telah mengemukakan 3 tuntutan ya kepada kaum musyrikin Mekah tadi untuk memilih salah satu daripadanya. Apa tuntutan tu? Baik, yang pertama, bayar balik ganti rugi kepada keluarga Khuza'ah yang telah mereka bunuh tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengutuk perbuatan Bani Bakar tadi. Sebabnya Bani Bakar ni asalnya memberi kesetiaan kepada orang Islam, iaitu kepada Rasulullah. Tapi diorang engkar, diorang mungkir janji. Dan yang ketiga, berperang dengan tentera Islam. Jadi, kaum musyrikin Mekah telah memilih untuk berperang dengan tentera Islam. Ya. Baik, kemudian kita lihat yang seterusnya. Ya. Nabi menggalakkan kepada mereka supaya mendirikan kemah. Kenapa? Setelah menerima keputusan musyrikin Quraisy memilih berperang, Rasulullah telah mengerahkan 10,000 tentera Islam supaya bersiap sedia dan berangkat pergi ke Mekah. Sebab orang tadi nak ajak perang kan. Bila ajak perang, Nabi dah suruh 10,000 orang tentera Islam siap sedia. Ya, dalam perjalanan itu juga Rasulullah telah mengarahkan tentera untuk berhenti dekat Damar Zuhran, ya, dan mendirikan kemah untuk tujuan bermalam di situ. Okay, baik. Yang kedua, Nabi menyuruh supaya menyalakan unggun api. Sebab apa Nabi suruh nyalakan unggun api? Sebab pada waktu malam, tentera Islam sengaja menyalakan unggun api yang besar di kemah masing-masing. Untuk apa? Untuk menunjukkan perang saraf. Maksud perang saraf ni apa? Nak timbulkan rasa ketakutan, rasa gerun kepada pihak musuh yang ada dekat Mekah. Okay, ketika ini juga anak-anak Abu Sufyan bin Harbi keluar untuk meninjau tentera Islam setelah melihat kehebatan mereka daripada jauh. Dia ada spy, dia pergi tengok. Okay, yang ketiga, Nabi telah menawarkan tawaran keselamatan. Okay, yang mana tawaran keselamatan ini ialah Nabi cakap apa? Pada pagi hari Jumaat 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah telah memasuki kota Mekah dengan penuh rasa tawaduk, iaitu rasa rendah diri. Ya, Nabi menundukkan kepala sebagai tanda syukur kepada kedatangan ataupun kepada kemenangan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Okay.
Jadi anak-anak di sini juga ya Rasulullah telah memberikan penghormatan kepada Abu Sufyan ya sebagai pemimpin kepada Quraisy tadi yang baru saja memeluk Islam dengan mengisytiharkan ya kepada penduduk Mekah bahawa sesiapa yang memasuki rumah Abu Sufyan dia akan selamat. Ini yang dikatakan tadi tawaran keselamatan. Okey, kemudian kita lihat tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pembukaan kota Mekah. Yang pertama Nabi buat apa? Nabi musnahkan semua berhala-berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Ya, waktu tu banyak sangat berhala sampai ada 360 buah berhala. Ada berapa? 360. Ya, Nabi tolak sampai berhala tu jatuh dan hancur. Ya, okay. Yang kedua Nabi buat apa? Nabi lakukan solat sunat ya di makam Nabi Ibrahim. Okey. Yang mana Nabi buat solat sunat sebanyak 8 rakaat. Okay. Yang ketiga, ya, laungan azan daripada Bilal bin Rabah. Okay. Yang mana bila dah masuk ke kota Mekah ini, apa yang Nabi buat? Nabi suruh Bilal bin Rabah pergi naik dekat atas bumbung, ya, kemudian laungkanlah azan. Ya, itu adalah sebagai tanda kemenangan orang Islam. Kemudian Nabi memberi ucapan pertama kepada penduduk Mekah. Nabi bagi ucapan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa hazamul ahzaba wa'adah. Itulah yang Nabi ucapkan. Dan yang terakhir, Nabi telah memberikan pengampunan kepada semua musuh Islam. Ya, Nabi cakap apa? Nabi cakap, apakah yang kamu sangka aku lakukan terhadap kamu? Lepas tu orang pun jawab, kami bersangka baik kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah orang yang mulia dan putera orang yang mulia. Lalu baginda cakap apa? Nabi cakap apa? Pergilah tuan-tuan balik. Pergi balik. Ya, saya bebaskan tuan-tuan semua. Masya Allah. Betapa hebatnya, betapa mulianya Nabi kita. Ya, kita lihat kesan pembukaan kota Mekah ya anak-anak. Yang pertama, penaklukan Islam ke atas Mekah menandakan tamatnya penyembahan berhala. Dengan Islam masuk dalam kota Mekah tadi, dah tak ada dah orang sembah berhala. Nampak nak katakan semua penduduk Mekah semuanya memeluk Islam. Baik, yang kedua, orang-orang Arab yang suka sangat menentang Islam ini telah berubah menjadi penyokong Islam. Mulanya diorang ni suka fight dengan orang Islam, tapi akhirnya mereka telah menjadi orang yang setia kepada Islam. Okay. Yang ketiga, ramai sangat-sangat orang Quraisy memeluk Islam. Antaranya siapa? Antaranya tadi itulah ya Abu Sufyan ya, dan juga dalam masa yang sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ini pun sama, ya, pembesar Quraisy yang telah memeluk Islam. Kemudian yang keempat anak-anak, tanah Mekah ini telah menjadi kawasan larangan kepada orang bukan Islam. Bermakna orang yang bukan orang Islam tak boleh masuk dalam Mekah. Dan akhirnya apa? Masyarakat Mekah ini hidup dalam keadaan aman dan damai. Okay, faktor kejayaannya apa? Tak lain tak bukanlah ya, strategi Nabi kita ni sangat-sangat bijak. Sebab apa? Nabi cuba nak mengelakkan peperangan. Padahal tak berperang lagi sebenarnya. Ya, Nabi elakkan daripada peperangan. Dan Alhamdulillah hasil daripada itu, semua orang-orang kat Mekah tu terus memeluk Islam. Yang kedua, semangat jihad utama ya, yang ada pada orang-orang Islam. Mereka suka melihat Islam ini ditegakkan. Yang ketiga, penduduk Mekah sendiri tertarik dengan Islam. Sebab apa? Islam inilah ya, agama yang di antara agama yang tak suka mencetuskan huru-hara. Tak suka menumpahkan darah. Nampak? Ya, akhlak yang ada pada Nabi sendiri, yang Nabi terapkan kepada orang-orang Islam. Okay, yang keempat ialah perpaduan umat Islam, iaitu kesatu paduan mereka, ya, bersatunya mereka dalam nak menaikkan balik agama Islam tadi. Dan juga yang terakhir tadi, macam saya cakap, ya, ramai pembesar-pembesar Quraisy, ya, mereka telah memeluk Islam. Kenapa? Ramai pembesar Quraisy ini memeluk Islam menyebabkan mereka menjadi lemah. Yalah, ketua diorang semua dah masuk Islam. Takkan kita tak nak masuk Islam? Ketua tu, orang yang hebat-hebat tu semua masuk Islam. Itulah yang menyebabkan orang Quraisy tu juga telah memeluk Islam. Jadi anak-anak, ya, inilah dia ya cerita tentang pembukaan kota Mekah. Baik, insya-Allah nanti Ustaz akan bagi nota, dan dalam masa yang sama anak-anak hayati balik apa yang telah Ustaz ceritakan, baca balik semula dan cuba fahamkan dan hafalkan. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi. Ya. Baik, sekadar itu saja dari Ustaz pada hari ini. Aku liqauli haza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.